disyaratkan bersalin. Yang mengalami keguguran sekalipun, darah yang keluar setelahnya juga dikirakan sebagai darah nifas. Baik. Ada sejenis lagi orang puang ni, dia bukanlah keguguran dan bukanlah bersalin, tapi rahim dia kosong daripada kandungan setelah daripada dia mengandung. Ada sebahagian daripada perempuan, tapi tak ramalah segelintir. Mereka tak tahulah lagu mana, sahih ke tak cerita. Tapi begini hak yang berlaku kepada sebahagian daripada perempuan. Pada peringkat awal kandungan, dia cek memang mengandung, tapi dalam tempoh tertentu kandungan hilang. Orang puan biasa dengar tak cerita gini? Tak tahu cerita khurafat ke, tahayul ke, cerita benda tak tahu Tapi benda ni wujud dalam masyarakat kita. Orang kata tak tahu apa mana anak dia. Dan hamba bukan jumpa satu kisah, beberapa kisah. Berapa orang puang hak yang berlaku benda ni. Tak tahu lagu mana. Tengah-tengah mengandung, pergi cek di hospital pun mengandung, tiba-tiba sampai masa kosong. Kandungan hilang, apa mana tak tahu. Siapa curi pun tak tahu. Betul orang puang Biasa dengar tak Biasa dengar. Tak tahu ke benda dalam Islam ada tak gitu? Wallahu a'lam. Waktu kena kaji semula, aku dah ingat tu. Nanti kita kaji semula. Baik. Dia bukan melibatkan agama hak ni. Melibatkan siapa hak curi tu. Baik, ada orang kata jin lah, ada orang kata buniang lah, apalah, kita tak tahulah lagu mana hak sungguhnya. Ya, betul-betul. Tapi kita kena tahu bahawasanya kita dalam kehidupan kita ni bukan kita satu-satunya makhluk Allah Ta'ala. Di sana ada makhluk Allah Ta'ala yang selain daripada kita. Di sana ada jin. Berapa jenis spesies jin kita tak tahu, sebab kita tak pernah jumpa dengan jin, tak pernah kaji. Baik. Jadi kita nak ceritanya, darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kandungan, maka itu adalah darah nifas. Adapun darah yang keluar bersama keluarnya anak, maka ia dinamakan sebagai darah sakit bersalin. Ia bukan nifas dan bukan juga haid. Manakala darah yang keluar antara dua anak kembar dinamakan sebagai darah fasad. Dia ada orang puang ni, dia beranak kembar. Dia patut dia mengandung kembar. Lepas tu hak yang pertama keluar dah, tapi hak yang kedua lambat sikit keluar. Ada juga begitu. Kadang-kadang hak yang pertama saat ni tu keluar beranak biasa, hak yang kedua tak mahu keluar. Tak apa hari duduk dalam perut mak dia. Jadi last kali kena buat operate, kena buat pembedahan. Jadi ada darah di antara anak yang pertama keluar dengan anak hak yang kedua keluar. Baik, darah tersebut sebenarnya dibincang oleh ulama fiqh. Darah tersebut dikirakan sebagai darah nifas. Namun kalau cukup sehari semalam, ia dikirakan sebagai darah haid. Boleh kita tengok kepada nota kaki di nota kaki ada. Ini sekiranya darah tersebut bukan dalam tempoh masa haid. Manakala jika ia dalam tempoh masa haid, maka dihukumkannya sebagai haid. Ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik, tapi kena cukuplah tempoh dia sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau sekejap je, 5 jam je. Jadi daripada kelahiran anak yang pertama dengan kelahiran anak yang kedua tu 5 jam sahaja. Anak pertama keluar macam biasa, anak kedua kena pembedahan sebagai contoh. Maka darah tersebut dikirakan sebagai darah fasad. Ia tidak menggugurkan kewajipan solat. Jadi tetap dia kena solat. Berkenaan dengan tempoh nifas, sekurang-kurang tempoh nifas adalah satu lahzah. Maksud satu lahzah ni sedetik, sekelip mata, sekejap. Itu makna satu lahzah. Setelah daripada perempuan bersalin, maka tiba-tiba ada darah. Walaupun setitik, walaupun sikit, maka ia dinamakan sebagai darah nifas. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Kebiasaan ni rata-rata ramai-ramai orang puang 40 hari nifas dia. Tapi bukanlah mesti 40 hari. Sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari. Amba kalau sampai ke bab nifas ni, ada amba akan cerita bab ni. Dan kita kena ceritalah masalah ni. Sebelum daripada ni ada beberapa tempat amba pernah buat kuliah. Banyak kali amba cerita bab ni. Antara tempat yang amba pernah buat kuliah di Jabat Dum Pengkalan Berangang, Ustaz Sulaiman Sulong. Dulu sebelum Covid, setiap hari Selasa lepas daripada Zuhur tu, Ustaz YB Ustaz Sulaiman Sulong hafizahullah minta amba untuk ngajar di Jabat Dum dia. Baik. Jadi secara kebetulan hari tu ngajar kitab Safinatun Najah sampai ke bab nifas. Lepas tu ada seorang pengurusi
JPKK, tapi aku nak cerita kawasan mana, tapi kawasan Dung Pekala Berangang lah. Pengusi orang anda cerita nama dia, tapi yang berkhabar dah nak cerita kalau misalnya mengajar dia setuju je. Dia tak ada masalah dia. Baik, kawan rapat hamba juga, tapi dia orang tua dah. Dia mari, biasa dia jemput hamba pergi kuliah tempat dia sama. Tapi oleh kerana lama dah dia jemput hamba penuh jadual, jadi tak pergi lama dah. Apa dia tengok kita ada mengajar situ, hari tu nak pergi bawa barang dia yang melibatkan untuk benda orang rakyat lah, cakap mudah kau. Lepas tu dia tengok kita mengajar, dia duduk dulu dalam majlis ilmu. Kebetulan kita bincang bab darah nifas. Kita kata kebiasaan nifas 40 hari. Okey. Lepas tu dia pun tanya, ustaz, kalau sekiranya orang perang tu darah dia berhenti sebelum 40 hari, dia kena semayang tak ustaz? Dia katanya gitu. Hamba kata kena semayang lah. Lepas tu dia pun, ni secara ringkas lah, dia kata orang puang kampung dia, kampung sekitar ni juga, orang puang kampung dia lagi tak cukup 40 hari, lagi tu tak semayang. Orang puang kampung dia lagi tak cukup 40 hari, lagi tu tak semayang. Lepas tu berkata sebab dia, sebab dia katakan nifas 40 hari kan, sebab tu lagi tak cukup 40 hari, lagi tu tak semayang. Okey, satu cerita. Cerita yang kedua, lepas daripada tu, beberapa bulan lepas daripada tu, hamba dijemput untuk bentang darah fik darah wanita ni kepada staf istana seluruh negeri Terengganu. Dibuat di Istana Syarqiyah di Cenderai. Jadi semua staf istana negeri Terengganu turun. Buat di situ. Dia ada di bandar raya dia kan. Nama benda bandar, benda ingat dah. Lama dah cerita. Lepas tu ada seorang sahabat hamba, dia staf istana juga, dia tua juga, orang kawasan Dung mana dia? Dung Alur Limbak ke Dung mana, berlupa dah dia duduk kawasan Dung mana, kawasan-kawasan ni kot lah. Dia kata, ustaz, pagi kita buat kampung hamba pula, kita buat masjid kampung hamba pula. Sebab kebetulan dia pun JPKK juga, lepas tu dia ahli jawatan kuasa masjid juga, itu buat kampung dia. Lepas tu masa duduk mengajar kampung dia tu, ada soalan daripada dia. Dia kata orang puang kampung dia ni lepas daripada beranak lagi dah cukup 45 hari, lagi tu tak semayang, tanpa melihat darah berhenti ataupun tidak sebelum daripadanya. Okey, maksudnya ada setengah tempat di tempat kita 40 hari, ada setengah tempat di tempat kita 45 hari. Orang puang patang semayang lepas daripada beranak, tanpa melihat darah berhenti sebelum 40 hari ataupun tidak. Okey, bagaimana hukumnya sebenarnya? Hukumnya adalah tidak betul. Kita kena ingat, sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. 40 hari ni kebiasaan nifas. Jadi boleh nifas berhenti sebelum daripada 40 hari. Andai kata seorang perempuan darah nifas dia berhenti pada hari yang ke-36, 35 hari je lepas daripada beranak datang darah nifas, maka hari ke-36 tu wajib dia kena mandi, wajib dia kena semayang. Tak boleh dia tunggu sampai ke 40 hari. Okey, boleh. Sebab benda tak boleh dia tunggu 40 hari? Tak boleh ke dia mengambil langkah ihtiyat? Kan guna langkah ihtiyat kan? Sebab benda, sebab takut darah datang semula. Kita jawab mana? Mengguna kaedah ihtiyat saat itu tidak kena pada tempat. Kerana ketika darah berhenti, ada dua kemungkinan. Kemungkinan darah datang balik, kemungkinan darah berhenti terus. Tidak begitu? Dan kemungkinan mana yang paling kuat? Kemungkinan berhenti terus. Bila darah berhenti, mungkin kena mandi, mungkin kena semayang. Sebab tidak ada dah yang menghalang mung semayang. Hak yang menghalang mung semayang nifas. Nifas dan nifas darah. Sekarang ni ada tak lagi darah? Tak ada. Baik, janganlah patang sampai ke 40 hari, 45 hari. Kalau patang makan ayam, patang makan benda-benda tertentu, patang sampai 300 hari pun tak ada masalah. Dah habis pitih tu lelaki. patang lama-lama. Cuma kalau patang tak semayang, tu tak boleh. Kita nak semayang ke tak mau semayang, kita kena tengok lagu mana hukum. Kalau hukum kata mungkin kena semayang, mungkin kena semayang. Hukum kata tak boleh semayang, tak boleh semayang. Okey, gitu. Atau kena ingat, kena ingat. Jadi orang puang kalau sekiranya lepas daripada bersalin, tiba-tiba darah berhenti sebelum cukup 40, wajib dia kena semayang dah. Lepas tu wajib kena mandi, wajib kena semayang, tanpa perlu tunggu sampai ke 40. Okey, boleh faham kan? Tak boleh tunggu sampai ke 40, kerana tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang ketika itu. Baik. Jadi apabila kita kabur bab ni, lagi ada orang puan tanya, dah ustaz kalau buat dah gitu kan dia dulu. Ada kat orang puan buat dah. Dia kata, baru tahu hari ni. Baru tahu hari ni, nak mati lele dah baru tahu
Jadi dah peceng lama dah beranak kan, kita kata peceng lama dah beranak, ni baru tahu benda yang buat salah dulu. Nak buat apa ni? Okey, jawapannya adalah kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan. Kena qada balik. Dah ingat dah berapa? Agak-agak dah. Kita agak-agak. Baik. Dan benda ni sebenarnya disebut oleh ulama, Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, dia menyebut, dia kata lagu mana? Ittafaqa ahlul ilmi, sepakat ahli ilmu, para alim ulama, minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum, daripada kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan orang yang datang selepas daripada tabi'in, ala anna nufasa, bahawasanya perempuan yang keluar darah nifas, dia kena tinggal sembahyang dalam tempoh 40 hari. Illa an tarat tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli. Melainkan kalau sekiranya darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-40, maka wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Sepakat tanpa ada khilaf. Jangan pula ada dengar orang kata kena nanti dulu, kena tunggu dulu, kita nak mengambil langkah ihtiyat. Itu salah. Itu sebenarnya adalah salah. Itu salah. Tidak ada ulama yang menyatakan hal yang sedemikian. Seterusnya kata dia lagi, sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari. Patut dia mari sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubat. Okey, muka surat 14, tempoh suci antara haid dan nifas. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran dinamakan sebagai darah nifas, walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya. Okey. Kita bab ni kita kena bincang satu masalah yang lain baru kita bincang bab ni, iaitu darah yang keluar ketika perempuan sedang hamil. Ada sebahagian perempuan ketika mengandung masih lagi keluar darah seperti biasa, dan sebahagian daripada perempuan tidak sedar dia mengandung sebab masih lagi keluar seperti biasa. Ada sebahagian daripada perempuan, lebih-lebih lagi 3 bulan awal kandungan. Ada sebahagian daripada perempuan dalam ketika dia mengandung masih lagi keluar darah. Baik, soalannya, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil, jika cukup ciri-ciri dan sifat-sifat darah haid, apakah hukum dia? Jawapannya, ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama, yang dimaksud dengan majoriti ulama di sini adalah pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Hanafi, dan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, dan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki. Mereka berpandangan bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung dikirakan sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Kerana mereka melihat bahawasanya perempuan apabila dia mengandung, maka jalan untuk keluar darah haid telah tertutup. Lalu mereka kata lagu mana darah yang keluar daripada perempuan mengandung bukan darah haid, bukan darah istihadah. Jadi orang puan ketika dia mengandung, tiba-tiba keluar darah, wajib dia kena semayang, wajib dia kena puasa, atas pandangan yang pertama. Okey, jelas di sini ya. Pandangan yang kedua, dan pandangan yang pertama bertepatan dengan kajian perubatan moden. Perubatan moden sekarang ni menyebut darah yang keluar daripada perempuan mengandung adalah darah istihadah, bukan darah nifas, bukan darah haid. Namun pandangan yang kedua, iaitu pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan pandangan yang kuat dalam mazhab Maliki, mereka berpandangan bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung apabila cukup syarat-syaratnya juga dihukumkan sebagai darah haid. Baik. Ini pandangan yang kedua. Dan pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapakah dia hukumkan sebagai darah haid? Kerana darah tersebut masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid, katalah ya Muhammad, darah haid kotor. Jadi apabila Allah Ta'ala mensifatkan darah haid kotor, maka setiap darah yang keluar daripada kemaluan perempuan yang dihukumkan sebagai kotor, dia termasuk dalam darah haid. Kerana begitu Allah Ta'ala mensifatkan. Cuma mungkin kajian perubatan sekarang ni, perubatan moden, berbeza pandangan dengan pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, dan perbezaan tersebut perkara biasa kerana perubatan moden dia melihat daripada satu sudut, manakala kajian ulama fiqh melihat kepada sudut yang lain. Baik. Okey, jelas situ jelas.
Cuma sekarang lah ni, kalaulah orang puang tu mengandung tiba-tiba ada darah, maka kalau ditanya kepada pihak perubatan sekarang lah ni, memang mereka akan mengatakan bahawasanya darah tersebut adalah darah istihadah. Tapi pandangan itu sebenarnya pandangan majoriti ulama, cuma ia sedikit berbeza dengan pandangan mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak perlu balah. Sebab Amba pernah dijemput oleh bahagian pesakit puang di Hospital Kuala Terengganu. Bahagian pesakit puang Hospital Kuala Terengganu untuk membentangkan berkenaan dengan darah wanita. Jadi antara soalan yang pernah diajukan oleh doktor pakar kepada Amba, doktor pakar pesakit puang lah, dia kata, Ustaz, bagaimana kita nak berhadapan dengan pesakit ketika kita kata ni darah istihadah, dia kata ni darah haid. Okey, kita kata gini, kita kata jawapan dia gini, jadi pihak hospital dia kena khabar bahawasanya pihak kami sebenarnya bukan kami tidak tahu, ada dua pandangan dalam masalah ni. Ada dua pandangan. Cuma kami bagi pihak perubatan, kami berpegang pandangan yang kedua. Kami tidak berpegang kepada pandangan yang pertama. Okey, selesai masalah. Jadi selesai masalah. Bukan hak ni pegang satu pandangan, hak ni pegang satu pandangan. Jadi akhirnya balah. Tak perlu balah. Dia bab gitu. Tak perlu balah bab gitu. Jadi kena khabar jelas. Khabar kami berpegang kepada pandangan ni. Bukan kami tidak mengetahui ada pandangan yang mengatakan darah ini dikirakan sebagai darah haid. Okey, selesai masalah ni ya. Okey, benda yang kita nak hurai lepas daripada ni adalah menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa hak yang ingin dijatuhkan oleh pengarang berkenaan dengan tempoh suci di antara haid dan nifas dan di antara nifas dan haid. Tempoh suci di antara haid dan nifas mungkin berlaku di antara nifas haid dengan nifas tak itu tempoh suci hanya sekejap saja, tidak sampai pun 15 hari. Sebagai contoh, seorang perempuan ni dekat dah nak bersalin, tiba-tiba keluar darah sebanyak 7 hari. Sehari berhenti, lepas tu bersalin, lepas bersalin keluar darah. Jadi bermakna tempoh pemisah di antara haid dengan nifas adalah sehari saja. Jadi tempoh suci hanya sehari saja. Jelas tak? Ni atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Yang pertama. Ataupun yang keduanya, kata ulama, boleh berlaku tidak ada pemisah di antara haid dengan nifas. Orang puang ni sebelum daripada bersalin, dia datang haid sebanyak 10 hari. Lepas tu sakit bersalin. Dia sakit bersalin, pada asalnya darah yang keluar sebab sakit bersalin dikirakan sebagai darah fasad. Tetapi apabila sebelumnya ada haid, maka dikirakan juga sakit bersalin sebagai darah haid. Itu kaedah dia. Lepas tu sakit bersalin, lepas tu bersalin, lepas tu tubik darah nifas. Darah yang sebelum daripada bersalin, darah haid, darah selepas daripada bersalin adalah darah nifas. Tidak ada pemisah di antara dua darah tersebut. Ni kita cerita dah tadi ya, kita cerita dah ni. Hak ni perincian hak yang kita buat adalah berdasarkan kepada asas menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ambil pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, maka perincian ini tidak diambil kira. Sebab menurut pandangan majoriti ulama, bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan ketika dia mengandung bukan darah haid, bukan dikirakan sebagai darah istihadah, maka tak ada perbincangan. Okey, jelas? Yang pertama. Yang kedua, tempoh suci di antara nifas dengan haid. Saat ni haid, nifas. Tempoh suci di antara nifas dan haid, semua hak yang Amba hurai saat ni tu ada tulis belaka. Cuma kita hurai, lepas tu kita baca lagi. Okey, dia hak yang tempoh suci di antara haid, nifas dengan haid kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya ia berlaku dalam tempoh 60 hari, yang keduanya dia berlaku lebih daripada tempoh 60 hari. Kalau dia berlaku dalam tempoh 60 hari, maka mesti kena cukup 15 hari 15 malam di antara nifas dan haid. Maksudnya, seorang perempuan, kita buat contoh, seorang perempuan setelah daripada bersalin keluar darah sebanyak 30 hari. Sebagai contoh, 30 hari dia keluar darah. Hari ke-31 darah berhenti. 31 berhenti, 32 berhenti. Hari ke-46 darah bagi mula. Okey? Tubik darah sebanyak 30 hari. Jadi 31 dak mari dah. Sampai 45 dak mari. 46 mari mula. Okey, berapa hari berhenti? 15 hari. Maka darah hari yang ke-46 tu dikirakan sebagai darah haid. Kerana dia? Kerana ia berada dalam lingkungan 60 hari dan tempoh berhenti 15 hari. Jelas tak? Tapi kalau tak cukup 15 hari tempoh berhenti dalam lingkungan 60 hari tu tak cukup tempoh berhenti 15 hari,
maka darah yang mari pula tu tidak dikirakan sebagai darah haid, bukan dikirakan sebagai darah nifas. Contoh, orang puang ni dia mari nifas 30 hari. Hari ke-31 tak mari, 32 tak mari, 33 tak mari, 34 tak mari, 35 tak mari, 36 mari mula. Okey, 36 mari mula. Kalau kita tengok dia mari je berhenti, maka hari yang ke-36 itu dihukumkan sebagai nifas. Okey, jelas ha? Jadi darah nifas apabila berhenti, lepas tu datang balik, yang mana datang balik masih lagi dalam lingkungan 60 hari, kita kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, hak yang datang tu adalah haid. Kalau tempoh berhenti tak sampai 15 hari, maka hak yang datang tu masih lagi dihukumkan sebagai nifas. Kalau tempoh berhenti tak sampai 15 hari, maka datang pula darah lepas tu dikirakan sebagai darah nifas. Jelas tak? Jelas tak? Okey, lagi. Perempuan yang darah nifas dia datang sampai ke hari yang ke-60. 60 datang. Lepas tu berhenti sekejap, hari ke-61 mari semula. Maka kata ulama, hari yang ke-61 tu dikirakan sebagai darah haid. Kerana ada dah pemisah sekejap di antara sebanyak-banyak nifas dengan darah yang datang selepas daripada hari yang ke-60. Tapi kalau tidak ada pemisah, contoh daripada hari pertama sampai ke hari ke-61 sterik je darah, maka perempuan ini dikirakan sebagai perempuan yang mempunyai darah istihadah dalam nifas. Maka ada pembahagian dia, 7 pembahagian yang akan dibincangkan datang. Baik. Jadi hak yang kita cerita saat itu disebut belakang sini. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas itu. Ini masalah haid datang ketika mengandung. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran dinamakan sebagai darah nifas walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya. Yang keduanya, apabila darah nifas datang sebelum darah haid, maka ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila darah berhenti sebelum sampai 60 hari, maka kita perlu perhatikan kepada tempoh berhentinya darah itu. Jika tempoh berhenti darah itu 15 hari 15 malam ke atas, maka darah yang keluar selepas tempoh tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Manakala jika tempoh berhenti darah itu kurang 15 hari, maka darah yang keluar semula itu masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Jelas ya tuan? Apabila darah masih ada selepas 60 hari, maka kita perlu perhatikan. Jika darah berhenti setelah cukup 60 hari, walaupun tempoh berhenti itu hanya satu lahzah, sekejap je berhenti, maka darah yang datang semula itu setelah itu dihukumkan sebagai darah haid. Jika darah tidak berhenti, maksudnya darah selepas 60 hari bersambung dengan darah yang sebelum 60 hari, maka perempuan yang mengalami hal ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Akan datang penjelasan hukumnya. Lepas tu kita buat gambar rajah tu. Yang pertama, darah nifas 30 hari, suci 15 hari. Kalau datang pula darah haid, sebab dah berlaku dalam 60 hari. Lepas tu yang kedua, darah nifas 30 hari. Naqaq ni makna tak ada darah 10 hari, tiba-tiba datang pula darah, maka darah nifas. Yang ketiga, darah nifas 60 hari. Lepas tu naqaq, tak ada, naqaq ni makna tak ada darah, satu lahzah sekejap. Lepas tu datang pula darah, maka kira haid. Nampak? Darah 70 hari tanpa berhenti, maka perempuan ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Huraiannya akan disebutkan selepas ini. Baik. Lepas tu dia mari perbezaan antara haid dan nifas. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang nifas satu lahzah. Okey, jelas. Sebanyak-banyak haid 15 hari, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Nampak jelas perbezaan. Ketiga, kebiasaan haid 6 atau 7 hari, manakala kebiasaan nifas 40 hari. Okey, hal tu mudah. Yang keempat, bersangkut dengannya oleh balik iddah dan istibra'. Ni mungkin kena hurah sikit kalau nak faham. Bersangkut dengan haid oleh balik. Maksudnya bersangkut dengan haid oleh balik, maksudnya antara tanda balik seseorang perempuan adalah keluar darah haid. Tapi nifas dia bukan menjadi tanda balik. Perempuan yang keluar darah nifas tu bukan menjadi tanda balik. Tapi perempuan yang keluar darah nifas adalah perempuan yang balik. Dua perkara yang berbeza. Perempuan yang keluar darah nifas adalah perempuan yang balik. Tetapi balik dia bukan kerana keluar darah nifas, tetapi kerana keluar mani sebelum daripada tu. Okey, jelas kan? Seterusnya, yang keduanya iddah. Haid dia berkait dengan iddah. Maksudnya berkait dengan iddah haid. Jadi perempuan yang dicerai oleh suami ketika mana dia datang haid, ataupun ketika di mana dia masih lagi ada darah haid dan dia tidak mengandung, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Dia 3 kali suci ini adalah diselangi oleh haid di celah-celahnya. Tidak begitu? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim,
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan hak yang dicerai oleh suami iddahnya adalah 3 kali suci. Dia orang puang ni, yang pertama orang puang hak yang dicerai oleh suami tak ada iddah. Dia orang puang hak yang tak ada iddah ketika dicerai oleh suami. Suami dia cerai je dia, baik selesai lalu dah. Putus hubungan dia dengan suami dia. Lepas tu dia boleh dah nak nikah lain ketika itu sebab tak ada iddah, iaitu perempuan yang belum lagi disentuh oleh suami dia setelah daripada perkahwinan. Jadi lepas daripada akad nikah, jumpa saat ni tu tak boleh tengok. Mu tak boleh tengok aku tak boleh tengok mu. Ini pernah berlaku Ana pernah berlaku, Ana pernah jumpa satu kes lepas daripada nikah orang puang duk lain, orang lelaki duk lain. Dia kata berapa bulan nikah tak boleh jumpa. Sebab orang puang tengok tok lelaki beci, tok lelaki tengok orang puang beci. Mungkin kena sihir pemisah. Ini pernah. Kita pernah jumpa masalah ni. Tak tahu, wallahu a'lam. Tapi dia kata duk jauh, WhatsApp aja tengok depan muka beci lalu. Jeng gitu. Rugi nikah gitu. Baik. Jadi ini pernah berlaku. Jadi kalau tok lelaki dia cerai dia sebelum daripada tok lelaki dia sentuh dia, maka tidak ada iddah. Okey, yang pertama. Yang keduanya, perempuan yang mengandung. Perempuan yang mengandung iddah dia adalah apabila dia bersalin. Yang ketiganya, perempuan yang masih lagi keluar darah haid. Maksudnya bukanlah kanak-kanak dan bukanlah orang yang habis dah haid dia. Maka kalau tok lelaki dia cerai dia mesti kena 3 kali suci. Berapa dah 3? Yang keempatnya adalah perempuan yang belum lagi keluar darah haid, maka iddah dia 3 bulan. Dan perempuan yang habis dah darah haid, umur 70-nya balah dak sekarang. Dulu molek-molek ada ni 70 kat nak mati lelanya balah pula. Balah bukan saja je cerai dak sekarang. Ni benda hak yang wujud belaka dalam masyarakat ni. Jadi iddah dia mana? Iddah dia adalah 3 bulan. Baik. Jadi antara iddahnya adalah 3 kali suci. Yang mana 3 kali suci dia melibatkan darah haid. Sebab tu dia kata dia haid bersangkut oleh iddah. Dan istibra' ni adalah memastikan suci rahim daripada kandungan. Okey, itu contoh ginilah, kita nak contoh mudah. Dulu ada hamba perempuan. Sekarang ni tak ada, semua orang merdeka. Apabila seorang lelaki dia memiliki hamba, maka dia tidak boleh sentuh hamba perempuan dia melainkan setelah daripada hamba perempuan dia melalui proses istibra'. Sekali haid ataupun sekali datang haid, lepas daripada tu barulah kalau didapati tidak mengandung, barulah boleh si penghulu menyentuh hamba perempuan dia. Manakala nifas dia tidak bersangkut dengan hal-hal tersebut. Okey, yang kelima, ada gambaran berlaku pengguguran solat dalam tempoh sekurang-kurang haid. Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Dalam sehari semalam ada sembahyang yang diwajibkan. Jadi ada gambaran berlakunya pengguguran solat dalam tempoh sekurang-kurang haid. Manakala nifas tidak ada gambaran berlaku pengguguran solat dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Sebab sekurang-kurang nifas satu lahzah. Mana ada sembahyang satu lahzah waktu dia? Tak ada kan? Jadi kalau perempuan keluar darah nifas 1 saat sahaja, maka dia tidak akan gugur kewajipan sembahyang, kerana tidak ada sembahyang waktu dia satu lahzah. Okey, jelas dah. Seterusnya, bab yang kelima, cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang diselangi oleh naqab, bersih daripada darah. Perselisihan tersebut terbahagi kepada 2 pandangan. Okey, ni yang buat kesimpulan bab ni. Bab ni yang buat kesimpulan. Bab ni penting juga. Tadi kita ada sentuh dah masalah ni. Orang puang yang keluar darah secara putus-putus. Orang puang keluar darah, lepas tu berhenti, keluar balik, berhenti. Dan tadi kita cerita lagu mana orang puang yang keluar darah putus-putus ni, kena kira tempoh keluar darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya adalah darah haid. Okey, kita tulis sikit bab ni. Katakanlah okey, kata orang puang ni kita tulis 1, 2, 3 sampai ke 10 hari. Orang puang ni hari pertama keluar darah 12 jam. Ataupun kita 12 jam lah. Kita buat gini mudah sikit. Okey.
Hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga tak ada darah. Hari ketiga tak ada darah. Lepas tu hari keempat tubik mula darah. Hari kelima tubik mula, hari keenam tubik mula, hari ketujuh tubik mula. Okey, lepas tu darah berhenti, selesai. Sekarang ni hari ketiga ni hak yang tak ada darah. Ni nama dia apa dia? Nama dia naqa'. Tidak ada naqa' ni istilah yang diletakkan oleh ulama. Naqa' ni tidak ada darah, bersih daripada darah yang berada di celah satu haid. 1 2 darah haid. 4 5 6 7 adalah darah haid. Tak ada darah di celah darah haid. Okey, tu dipanggil benda naqa' yang berlaku di celah-celah darah haid. Okey, boleh ha? Maksud naqa' tidak ada darah yang berlaku di celah-celah darah haid. Ni naqa' juga. Ni naqa' juga sebab tak ada darah. Tapi hak ni bukan berlaku di celah-celah darah haid. Hak ni naqa' yang berlaku di celah-celah darah haid. Okey. Hukum ni ulama berbeza kepada dua pandangan. Yang pertamanya nama dia qaul as-sahbi. Kita ada sebut di situ. Yang keduanya nama dia qaul al-laqati. Okey, kita ada dua pandangan. Qaul as-sahab ni pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad. Okey, pandangan mu'tamad. Qaul as-sahbi. Qaul al-laqati adalah pandangan dhaif. Baik. Qaul as-sahbi maksud dia tempoh yang tidak keluar darah juga dihukumkan keluar darah. Maksud dia dihukumkan keluar darah sebagaimana hak ni haid, hak ni haid, hak ni haid, hak ni haid, hak tak ada darah di celah darah ni juga dihukumkan haid. Boleh faham tak? Boleh faham Manakala qaul al-laqati maksudnya adalah tempoh ni dikirakan suci, hak ni haid. Suci nisbah kepada sembahyang. Nisbah kepada puasa, tapi tidak suci nisbah kepada iddah. Iddah tidak boleh buat kira sini. Kalau ada buat kira sini selok atas pandangan kedua. Kalau putus dalam tempoh sehari, datang 2 jam putus. Datang pula 2 jam putus. Datang 2 jam putus. Sehari tak sampai lagi, orang kata habis dah iddah saya. Sebab dia kali suci dah. Okey, boleh faham kan? Ia tidak kira suci nisbah kepada iddah, tapi kira suci nisbah kepada sembahyang, puasa, tawaf dan seumpamanya. Okey, jelas tak sini? Jelas sini Pandangan mu'tamad hak ni. Okey, kita cerita bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh perempuan dulu. Seorang perempuan datang darah sehari semalam, 2 hari 2 malam. Tiba-tiba darah berhenti. Apa yang diwajibkan kepada dia apabila darah berhenti adalah mesti dia kena semayang. Okey, sekarang ni cukup 2 hari 2 malam, dia kena mandi wajib, lepas tu dia kena semayang. Kalau pada bulan Ramadan mesti dia kena puasa. Okey, boleh tak dia ambil langkah berhati-hati, tak payah semayang lagi? Tak boleh. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Tak boleh. Orang puan kata apa tak bolehnya? Kan ni hit juga kan? Nanti dulu. Berarti molek orang puan. Sekarang ni orang puan duduk sini ke duduk sini? Duduk sini. Duduk sini hari keempat dia tahu tak berlaku benda. Nak ustaz kata hari 4 lagi nak mati tak tahu. Betul tak gitu? Betul tak? Kita nak tahu benda yang akan berlaku akan datang, kita nak tahu. Kita tak mau cerita akan datang sebab akan datang benda yang gaib daripada kita. Kita nak hukum sekarang lagi. Ni ketika darah berhenti ni hari yang ketiga ni. Darah ada lagi? Tak ada darah. Apabila tak ada darah, kita kata benda suci. Sebab haid nifas adalah darah. Sekarang darah tak ada. Darah tak ada, suci. Boleh. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Haid adalah darah. Jadi bermakna ada tak yang menggugurkan kewajipan sembahyang sini? Tak ada. Okey, wajib kena sembahyang. Okey, jelas Wajib kena sembahyang. Tiba-tiba tubik mula darah. Kita tengok, dah lebih lagi 15 hari tubik mula. Jadi bermakna kita kata masih lagi darah haid. Okey, sini dia kena ambil hukum haid semula. Okey, ketika darah keluar ni, di sinilah baru dia tahu tempoh dak keluar darah atas qaul as-sahbi juga tempoh haid. Boleh? Jadi bila dia tahu hak ni haid? Ketika di sini. Di sini dia tahu tak lagi? Tak tahu lagi. Nampak dah. Okey, ketika duduk di sini, haid rupanya. Jadi apabila haid, aku semayang semayang dia tidak sah. Sebab dia ternyata sembahyang berlaku dalam tempoh haid. Dosa tak dia semayang? Tak. Sebab dia tak tahu. Boleh pahala ke tak? Boleh pahala kerana dia buat mengikut apa hak yang zahir di sisi dia. Jelas? Berapa dah? 2. Yang ketiga, kalau dia puasa.
Bab semayang yang ketiga, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang? Tidak. Sebab dia sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada. Okey. Bab semayang selesai. Tinggal lagi bab puasa. Dia puasa dah sehari Hak ni memang kena qada dah. Hak ni dia puasa hari ni Wajib dah dia kena qada balik puasa tersebut? Pandangan mu'tamad kata wajib kena qada balik. Dah kan puasa dah, betul puasa dah. Tapi ternyata puasa awak tidak sah kerana ia berlaku dalam tempoh haid. Tapi awak buat saat itu dapat pahala sebab awak buat mengikut apa hak yang hukum, apa hak yang zahir di sisi awak. Mengikut hukum hak yang zahir di sisi awak. Dapat dah pahala. Jelas dah. Sama juga dengan masalah tawaf. Orang puang lepas daripada bersih 2 hari ni, dia pun tak ada darah, pergi tawaf. Pergi tawaf sebab buat umrah sebagai contoh, ke buat haji ke tawaf. Lepas duduk sebentar tawaf, tiba-tiba tubik mula darah. Ternyata tempoh tawaf dia saat ni adalah tempoh haid. Jadi bermakna tawaf dia sah ke tak? Tidak sah atas pandangan ni. Okey jelas. Tapi mengikut atas pandangan ni, sembahyang sah, puasa sah, tawaf sah. Jadi kalau dia puasa dah, tak perlu qada balik. Tawaf saat ni tu selesai dah. Orang puan kata, nampak pandangan ni benda gengang sikit sedap, nampak sedap pandangan ni, kata dia. Okey, pandangan mu'tamad pandangan ni. Jadi dalam fatwa mesti kena fatwa pandangan mu'tamad. Tapi daripada segi beramal, boleh ambil pandangan yang tidak mu'tamad selama mana pandangan yang kedua saat itu tidak menyalahi dalil. Selama mana pandangan yang kedua bukan pandangan yang terlalu lemah dan bukan pandangan syad. Pandangan qaul al-Laqti juga pandangan kuat. Tetapi bukanlah pandangan yang lebih kuat. Hak ni lebih kuat. Diistilahkan hak ni al-asah, hak ni muqabil al-asah. Jadi muqabil al-asah dia lebih kuat. Dia kuat juga. Jadi orang puang boleh ambil pandangan ni, bertaklid kepada pandangan ni. Tapi sebaik-baik ambil pandangan ni. Okey, jelas kan? Jangan pula satu ketika ambil pandangan ni, duduk sebentar pandangan ni, gilir pandangan ni, duduk. Itu tak boleh. Itu dia berhimpung di antara dua perkara hak yang bertentangan, tak boleh. Dan biasanya qaul al-Laqti ni orang ambil ketika orang pergi Mekah. Sebab ada sebahagian orang puang, darah berhenti dah. Tiba-tiba dia tawaf. Nak balik, duduk kat lapangan terbang, tubik balik darah. Masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Sedangkan dia baru selesai tawaf. Jadi ambil pandangan ni untuk mengsahkan umrah dia ataupun haji dia. Okey, jelas Nampak dah sini Okey, selesai. Okey, kata dia lagu mana? Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang diselangi oleh naqa', bersih daripada darah. Cuma perkataan naqa' ni kena faham, makna naqa' tak ada darah. Orang puang mengalami suci, naqa'. Perempuan hak yang tak ada darah walaupun belum lagi suci, naqa'. Yang penting dia tak ada darah tu yang dipanggil sebagai naqa'. Okey, diselangi oleh naqa'. Perselisihan tersebut terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan pertama as-sahab, menarik dan mengheret, iaitu dijadikan naqa' bersih daripada darah yang berada di selang-selang darah yang dalam tempoh 15 hari sebagai darah haid. Maka diheretkan hukum haid kepada naqa' dalam tempoh 15 hari. Pandangan ini adalah pandangan mu'tamad. Berikut penjelasan berkenaan cara pengiraan darah yang putus-putus menurut pandangan as-sahab. Hari pertama, patut kedudukan. Hari pertama 6 jang darah. Hari kedua dan 3 naqa'. Naqa' ni tak ada darah. Keempat 8 jang darah. Kelima hingga 9 naqa'. 10 7 jang darah. 10 hingga 14 naqa'. Hari ke-15 8 jang darah. Maka hendaklah kita hitungkan tempoh waktu darah dalam masa 15 hari. Jika sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika tidak sampai tempoh darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah, darah fasad. Maka jelas daripada rajah tersebut bahawa bilangan jam perempuan melihat darah padanya ialah 6/8/7/8 29 jam, maka darah itu adalah darah haid. Seperti itu juga tempoh naqa'. Maksudnya tempoh naqa' juga dihukumkan sebagai haid. Jika dia telah mengerjakan solat dalam tempoh tersebut, maka tidak sah solatnya, namun tidak wajib dia qada semula. Jika dia telah berpuasa, maka tidak sah puasanya dan wajib ke atasnya qada semula puasa tersebut. Lepas tu start daripada muka surat 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai ke 24. Hak tu adalah asalnya soal jawab hak yang hamba tulis, lepas tu hamba letak dalam ni. Cerita dia begini. Nanti kita akan buat ringkasan boleh baca sedikit je, hak tu mudah je. Ada sebahagian daripada perempuan di tempat kita, sebahagian daripada perempuan di tempat kita, dan mungkin benda ni diamalkan oleh sebahagian dari perempuan yang hadir dalam majlis kita. Kita tengok betul ke tak
Sebahagian orang puang di tempat kita, apabila dia mengalami suci daripada haid, dia tidak terus mandi wajib dan tidak terus sembahyang, melainkan dia tunggu sehari semalam dulu. Okey, orang puang pernah dengar tak benda begini? Pernah dengar kan? Bukan setakat pernah dengar, pernah amal pula. Okey. Jadi orang puang setelah dia mengalami suci daripada haid, okey, setelah daripada berhenti dah darah, lepas tu dia dak semayang, dak mandi lagi, dak semayang lagi, melainkan tunggu sehari semalam dulu. Lepas daripada sehari semalam, barulah dia melakukan baru mandi wajib. Padahal berhenti lama dah. Dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Hamba kaji, lama berkaji, ambil mana hukum ni tak tahu. Dia ambil kedai kopi mana hukum ni tak tahu. Baik, tak tahu ambil mana hukum ni. Okey, cuma hamba kaji, ternyata mungkin dia silap faham daripada fatwa tabung haji kebangsaan suatu ketika dahulu. Tapi fatwa ni telah diubah. Yang mana dalam fatwa tabung haji kebangsaan, sebelum daripada ni lah, orang kalau orang puang tu pergi Mekah, tiba-tiba datang haid. Setelah daripada dia mengalami suci, dia kata tidak boleh lagi dia tawaf, melainkan kena tunggu sehari semalam dulu baru dia boleh tawaf. Okey, mungkin dia ambil pandangan ni, dia boleh tawaf, melainkan dia kena tunggu sehari semalam. Baik, jadi last sekali orang puang di tempat kita, bukan bab tawaf, habis semua benda. Setiap kali darah berhenti, dia tak semayang, tak mandi, melainkan kena tunggu sehari semalam. Okey, hamba kata mungkin hak ni dah silap. Jadi kita kalau kita nak catah bawah. Kita kena catah umbi terus. Faham tak istilah orang Terengganu? Kalau kita catah pucuk tak selesai, kena catah umbi terus. Jadi hamba pun hamba buat penulisan mengkritik pandangan majlis fatwa tabung haji kebangsaan. Jadi kita kena catah hak umbi. Bukan kita catah hak atas, kita kena catah umbi terus. Hamba kata dia ambil mana fatwa ni? Ambil mana fatwa ni? Jadi hamba buat beberapa penulisan. Yang pertama, penulisan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Lepas daripada kita membuat penulisan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, masa secara kebetulan Al-Fadil Dr. Zulkifli Bakri hafizahullah subhanahu wa ta'ala, dia menjadi penasihat dan pengurusi fatwa tabung haji kebangsaan pada hari itu. Lepas tu secara kebetulan dia mari kuliah di Amga cerita degak ni, dia mari kuliah di ngajar di Surau Padang Biding. Lepas tu ada sebahagian daripada anak murid hamba yang pelajar KQT, dia ambil hak yang bertulis, dia bagi kepada Dr. Zulkifli Bakri. Cerita. Lepas tu Dr. Zul kata tak apalah, kita akan masuk balik, bincang balik dalam fatwa semula. Okey, ni cerita dia. Lepas tu lepas daripada tu dipendekkan cerita, hamba pula tulis pula buat penulisan masalah ni menurut pandangan empat mazhab. Baik. Jadi akhirnya alhamdulillah, fatwa yang kata kena tunggu sehari semalam lepas daripada kita mengalami suci baru boleh tawaf, ditarik semula fatwa tersebut. Okey, cerita panjang. Hamba kata mungkin daripada fatwa ni, mungkinlah. Sebenarnya dipendekkan cerita, hak yang kata lepas daripada suci kena tunggu sehari semalam, hak tu tak betul, menyalahi Quran, menyalahi hadis dan menyalahi pandangan empat mazhab. Baik, okey jelas okey, tak betul. Cuma hak yang hamba buat mari ni, hak ni hujah dan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu hamba ada buat pula mengikut pandangan empat mazhab. Cuma kalau orang nak baca mengikut pandangan mazhab, empat mazhab boleh minta daripada Ustaz Abdul Hakim Uthman. Dia ada edit balik buku tersebut ataupun risalah tersebut. Hamba tulis panjang lebar dah. Siapa hamba tulis saat itu rasa Allah Rabbi, rasa nak utah rasa. Faham tak? Tulis. Jadi oleh kerana masalah banyak sangat, dah kita duk tegur tu masih lagi ada orang kabur, orang khusus umrah masih lagi kabur. Jadi kita tulis mengikut empat mazhab, nak siap cepat. Nak siap cepat dengan 40 muka surat ni. Nak siap cepat ni tak ada kerja lain. Daripada pagi sampai ke Malang, tidur pun lewat malam. Jadi sampai senang utah sikit. Nak siap tu penulisan tersebut. Baik. Secara ringkasnya begini, apa khabar secara ringkas hujah dia untuk kita faham masalah ni. Orang puang lepas daripada mengalami suci, tiba-tiba dia tunggu sehari semalam. Atas dasar dia sebenarnya orang puang ni buat. Kalau kita tanya ramai-ramai orang puang, dia buat lagu tu sebab dia kata nak pastikan darah betul-betul kering.
Kalau orang puan yang biasa buat, dia akan kata gitu. Baik, sebab bimbang darah datang semula. Betul tak kita orang puan? Betul kan kita orang? Orang puan yang biasa buat lagu tu. Okey, soalannya betul dok alasan tersebut? Okey, betul dok alasan tersebut? Kita nak kata betul dok, kita kena tengok. Sekarang ni, pada asalnya, okey, kita ambil pada asal dulu. Tengok ini yang merekas kepada perbincangan. Pada asalnya, apakah yang diwajibkan kepada setiap mukallaf? Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya diwajibkan ke atas mukallaf pada asalnya adalah mendirikan sembahyang. Sama ada lelaki atau perempuan. Okey, selesai satu. Yang kedua, apakah yang menggugurkan kewajipan sembahyang daripada perempuan? Yang menggugurkan kewajipan sembahyang daripada perempuan adalah haid, nifas. Okey, boleh. Okey, soalannya, haid nifas tu benda? Haid nifas tu benda? Orang puan, darah. Betul? Betul tak? Haid nifas ni benda? Darah. Jadi darah yang menggugurkan kewajipan solat. Okey, tengok. Okey, boleh faham tiga asas ni? Tiba-tiba perempuan tu darah dia tak ada dah. Okey, boleh darah tak ada. Soalannya, ada tak lagi yang menggugurkan kewajipan solat? Dah tunggu benda ni. Okey, benda tunggu, alasan dia lagi tunggu. Okey, nampak dah kan? Benda ke alasan tunggu? Iyalah. Okey, kita pergi kepada kaedah fiqh dulu. Dalam kaedah fiqh kata lagu mana? Idza zalal mani' 'adal mamnu'. Apabila hilang perkara yang menghalang, akan kembali semula benda yang dihalang. Okey, benda yang menghalang kewajipan sembahyang, darah. Ketika hilang darah, maka sembahyang yang dihalang akan kembali semula diwajibkan. Okey, boleh faham? Jadi kalau tanya puan, dah awak dah sembahyang sebab apa? Sebab saya takut darah mari mula. Dah darah ada sekarang ni? Tak ada dah. Nak pastikan betul-betul kering. Dah memang tak ada dah sekarang ni darah? Tak ada dah. Dah tak ada dah. Awak dah sembahyang apa? Tak ada yang menggugurkan wajipan sembahyang sekarang ni. Okey, nampak dah? Satu. Okey, yang kedua, dalil daripada Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran dia, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Allah Ta'ala kata, mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Katalah ya Muhammad, darah haid ini kotor. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid ini kotor. Okey, kita perhati molek. Allah Ta'ala mensifatkan haid sebagai kotor. Ketika ada kotor, maka ada haid. Sebab Allah Ta'ala mensifatkan haid dengan kotor. Ketika ada kotor, maka ada haid. Jadi bermakna kalau tak ada kotor, ada lagi haid. Okey, boleh faham? Jadi ketika tak ada kotor, tiba-tiba mudah sembahyang, mu kata tak, sebab ada haid. Itu bermasalah sebenarnya. Okey, boleh. Okey, dalil daripada hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kepada seorang sahabiat yang mengalami darah istihadah. Kata Rasul bagaimana? Fa idza aqbalat haidatuki fad'i as-salah wa idza adbarat faghsili 'anki dam wa salli. Rasul kata lagu mana? Apabila darah haidmu datang. Itu maksudnya fa idza aqbalat haidatuki. Kalau haid datang, fad'i as-salah, mu kena tinggal sembahyang. Haid datang, mu kena tinggal sembahyang. Wa idza adbarat ni pergi. Dia aqbal mari, adbar pergi. Kalau haidmu gi, faghsili 'anki dam, mu kena basuh darah, wa salli, mu kena sembahyang. Okey, perhati molek hadis ni. Rasul kata kalau haid mari, mu kena tinggal sembahyang. Kalau haid gi, mu kena sembahyang. Okey, orang puan apabila dia mengalami suci, nak tanya, haid mari ke haid gi? Haid gi. Benda yang Rasul suruh buat, sembahyang. Tiba-tiba masih lagi tak sembahyang. Ini bermasalah sebenarnya. Okey, boleh? Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas masalah tu Okey, jelas. Jadi lepas daripada ni, kalaulah darah berhenti, maka wajib kepada dia mandi, wajib kepada dia sembahyang puasa. Tidak boleh dia nak tunggu tempoh tertentu. Salah tunggu tempoh tertentu. Kalau tunggu, maka dia telah melakukan perkara yang haram. Sebab dia? Sebab sengaja dia meninggalkan sembahyang sedangkan tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Okey, jelas tak?
melainkan, okey, ada sedikit pengecualian di sini, melainkan atas pandangan Imam Rafi'i mengatakan wajib dia kena tunggu sekiranya pernah berlaku berhenti dan datang semula. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Melainkan atas pandangan Imam Rafi'i mengatakan wajib dia kena tunggu sekiranya darah pernah berlaku pada dia berhenti datang semula. Contoh orang puang ni, dia haid dia 7 hari sokbo. Cuma biasanya hujung-hujung haid hari ke-6 berhenti sekejap mari pula, hari ke-7 berhenti sekejap mari, barulah berhenti terus. Okey, boleh. Sekali lagi orang puang ni dia datang darah sebanyak 7 hari. Sebanyak 7 hari. Lepas tu darah dia kadang-kadang berhenti dulu sebelum daripada nak berhenti terus. Berhenti sekejap, datang balik, berhenti sekejap. Dia ujung-ujung gitu. Darah dia ujung-ujung, berhenti sekejap, lepas tu mari pula, berhenti sekejap, mari pula. Lepas tu sampai masa baru berhenti terus. Okey, kita kata hak yang berhenti mari dalam tempoh 2 hari, lepas daripada 5 hari. Okey, boleh faham orang puang. Jadi atas pandangan Imam Rafi'i, kalau pernah dah berlaku begitu kepada perempuan tersebut, maka perempuan ini kena tunggu sehingga hari yang ke-7. Jelas? Ni atas pandangan Imam Rafi'i. Kerana pernah dah beradab perempuan tersebut, darah dia berhenti dan datang balik. Ni atas pandangan dia Imam Rafi'i, tapi berbeza dengan pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak melihat kepada begitu. Imam Nawawi kata berhenti wajib dia kena mandi dan sembahyang. Keluar semula kena ambil semula darah, hukum darah haid. Okey, begitu. Mengikut pandangan Imam Nawawi. Baik. Tapi dalam masalah ni, kalau untuk mudahlah ambil pandangan Imam Nawawi. Jadi apabila darah berhenti, perempuan mandi, perempuan sembahyang. Darah datang semula, berhenti sembahyang, berhenti puasa. Mari berhenti pula darah, okey, mandi dan sembahyang. Kalau nak mudahlah. Tapi orang puan kata nampak mudah pandangan Imam Rafi'i. Sebab apa? Sebab tak perlu sembahyang kah? Tak perlu mandi. Memang nampak mudah pandangan Imam Rafi'i. Tapi memang nampak mudah pandangan Imam Rafi'i daripada sudut buat. Tapi daripada sudut benda yang akan berlaku, dia mudah pandangan Imam Rafi'i. Sebab dia, sebab katakanlah atas pandangan Imam Rafi'i, orang puang ni tiba-tiba berhenti darah, dia pun tak bayang, hari ke-7 tak keluar lagi darah, hari ke-8 tak keluar darah lagi. Jadi bermakna dia kena qada balik sembahyang start daripada hari ke-6 dan ke-7. Nampak dah kan? Okey, jadi daripada sudut tunggu dok sembahyang tu, campur kita malah attack, memang sedap pandangan Imam Rafi'i lah. Sebab tak perlu sembahyang. Tapi kalau daripada sudut benda yang mungkin berlaku saat ni, tu payah sikit pandangan Imam Rafi'i, kerana andai kata bulan ni tak sama dengan bulan yang sebelumnya. Sebulan sebelumnya darah berhenti mari mula. Hak ni dia akan nak tunggu. Mana dia mari-mari dia akan atas WhatsApp, tak mari juga. Okey, ketika tu wajib kena qada balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Okey, tu secara ringkas benda yang start daripada muka surat 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai ke 24. Pandangan kedua al-laqt, memungut dan mengumpul, iaitu dikumpul waktu-waktu darah dan dikirakannya sebagai darah haid. Manakala waktu naqa, tak ada darah pula, dikirakan sebagai suci. Ni dalam bab ibadat saja. Dalam bab ibadat, dalam bab bersetubuh. Baik, dalam bab ibadat, dalam bab bersetubuh sama juga. Bab suami isteri ni kita kena cerita juga, sebab banyak orang tanya. Orang puan tanya, okey, kalau bab semayang, dikatakan bab semayang tak sah semayang, puasa tak sah, semayang tak wajib qada, lepas tu puasa tak wajib qada. Dah kalau bab setubuh lagu mana? Kita kata tak apa, dah carilah bab setubuh hak dia hak lepas-lepas dah, dia tak ada istilah batal, tak sah setubuh ni, tak ada istilah tu. Jadi kira dia batal hak dia setubuh tu, dah kira gitu. Jadi kita tengok pada zahir boleh, okey, bersetubuh. Tapi kalau bertubik pula darah, tak ada, batas semula bersetubuh dulu, tak ada. Tapi ada orang puan tanya, dah ustaz dah bersetubuh dia buat ni. Kata hak lepas-lepas dah biar selesai dah hak tu. Tak ada istilah batas sah. Okey, habis. Bab yang ke-6 berkenaan dengan mengandung, hak tu kita tidak bincang, kerana kita nak bincang berkenaan dengan darah sahaja. Bahagian yang ketiga berkenaan dengan istihadah. Jadi insya-Allah bahagian yang ketiga kita akan bincang selepas daripada zuhur. Kita sudah pukul 4 kan. Jadi kita kena rehat dulu sebab ni memang payah sikit. Lepas tu kita nak buka soalan sekejap. Kita buka soalan dulu lah untuk
Khususnya untuk orang puang lah. Orang lelaki soalan kediang lah. Ya orang puang ada soalan. Ada tak pertanyaan? Orang puang boleh tak tulis boleh je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, berkenaan dengan perempuan mubtadaah, orang belajar kalau tahu sebut mubtadaah ni. Mubtadaah ni maksudnya perempuan yang kali pertama keluar darah, gitu kan? Soalan dia kan. Jadi sekarang ni orang puang tu keluar darah 3 hari, gitu. Maksudnya sebelum cukup 9 tahun. Jadi sebelum cukup 9 tahun, tubik darah 3 hari. Okey, katakanlah dia 10 hari nak cukup 9 tahun, tubik darah 3 hari, gitu kan? Okey. Tempoh suci tak sampai 15 hari. Okey, boleh faham dah. Sebab ni hamba dak fikir dah soalan mana ditanya. Sebab biasa soalan tanya lagu mana pun soalan hak yang penuh kita dengar dah, penuh kita jawab dah. Ni soalan kali pertama orang tanya ni. Ni tak ada penuh orang tanya sebelum ni. Okey, jadi sekarang ni dia kata ni, soalannya sebelum daripada cukup 9 tahun keluar dah darah. Okey, kita kata kalau keluar darah sebelum cukup 9 tahun, kita kena tengok tempoh dia saat ni tu daripada keluar darah hingga nak cukup 9 tahun, teluh dak 16 hari. Kan kita ayat gitu kan. Kalau teluh 16 hari maka bukan darah haid. Kalau dak teluh maka dia adalah darah haid. Kita katakanlah teluh sebab tanya darah haid saat ni kan. Okey, kita buat contoh begini. Kita buat contoh 10 hari sebelum cukup 9 tahun, gitu kan? Tubik darah sebanyak 3 hari. Gitu. Nanti tu tak sampai lagi tepat dia. Okey, 3 hari sebelum daripada 9 tahun tubik darah 3 hari. Lepas daripada cukup 9 tahun tubik pula darah. Gitu. Berapa hari tubik darah pula? Okey, 4 hari. Okey, 4 hari. Lepas daripada cukup 9 tahun tubik 4 hari pula. Okey, sekarang ni kita nak tahu darah hak yang 4 hari ni, hak yang tubik pula darah benda. Okey, sekarang ni hak yang 3 hari ni kita hitung haid dah kan. Jadi kita tengok kalau 4 hari ni keluar masih lagi dalam lingkungan 15 hari daripada hari yang pertama ni, boleh faham. Nanti kita huraikan secara keseluruhan. Okey, kalau daripada hari pertama ni hak yang 3 hari tadi sehingga keluar pula 4 hari ni masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Okey jelas. Maka hak ni haid, hak yang tidak ada darah ni dikirakan naqah yang berada di celah darah haid. Okey, yang pertama. Yang kedua, katakanlah 3 hari sebelum daripada cukup 9 hari, hak tu dihukumkan haid. Tiba-tiba dia mengalami suci. Tiba-tiba keluar pula darah. Okey, darah hak yang keluar pula saat itu melepasi 15 hari daripada hak ni. Okey, boleh? Melepasi 15 hari daripada hak ni. Maka kita tengok tempoh suci saat ni tu daripada 3 hari ni hak 4 hari pula cukup tak 15 hari. Kalau cukup 15 hari, hak ni haid, hak ni juga haid. Yang ketiga, kalulah 3 hari ni tubik darah, lepas tu suci dak sampai 15 hari, tiba-tiba datang pula mula sekali lagi hak tadi cukup suci kan. Okey, suci dah cukup 15 hari. Suci dah cukup 15 hari. Contoh kita kata 3 hari datang darah, 14 hari suci. Tiba-tiba datang pula 4 hari. Maka hak yang 4 hari pula ni 1 hari dikirakan istihadah, 3 hari dikirakan haid yang baharu. Okey, begitu kaedah dia. Okey, gini. Dia sekarang ni dia kata hak yang pertama haid, hak yang kedua haid. Amba tak tahu lagu mana Al-Fadhil Maulana Mansur sebut hafizahullah subhanahu wa ta'ala.
Cuma siapa pun hak yang sebut, sama ulama mana pun, Amba ke, Maulana Mansur ke, ustaz-ustaz yang lain tersebut, dia tidak boleh lari daripada kaedah asal. Sebab kami ni bukanlah ulama yang yang berautoriti dalam mazhab Imam Syafi'i. Kami ni bukanlah maksudnya seperti Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi. Jadi apabila kami meletakkan hukum, mesti mengikut kaedah asal. Okey, boleh faham? Kalau kami mengeluarkan hukum menyalahi kaedah asal, maka salah kami. Okey, boleh faham kan? Jadi kita kena faham kaedah asal. Bagaimanakah kaedah asal? Kaedah asalnya, kalau perempuan tu kali pertama datang haid dan darah datang sebelum daripada cukup 9 tahun. Tapi sebelum cukup saat itu sikit saja. Okey, darah tu kita hukum sebagai darah haid. Okey, selesai dah. Darah tu hukum darah haid. Lepas tu dia mengalami suci, tak ada darah. Tiba-tiba datang balik. Okey, datang balik kita nak bincang. Darah datang balik saat itu, darah dia. Kalau sekiranya darah yang datang balik masih lagi dalam lingkungan 15 hari daripada permulaan keluar darah tadi, maka dikirakan sebagai darah haid belaka. Baik. Kalau darah datang balik saat itu lepas dah daripada 15 hari daripada permulaan, maka kita kena tengok tempoh suci. Tempoh suci kalau dah cukup 15 hari, maka yang datang semula tu dikirakan sebagai darah istihadah sehingga cukup sekurang-kurang suci 15 hari. Okey, jelas kan? Tapi kalau tempoh suci cukup dah 15 hari, maka hak yang datang pula dihukumkan sebagai haid yang baru. Atau begitu kaedah. Kita pusing kat mana, itu kaedah. Okey, boleh faham? Kecuali bagi golongan okey, hak tu hamba kena tengok semula. Hamba tak tahu tu. Hamba tak tahu. Cuma hak yang kaedah, hak yang hamba tahu macam hak yang hamba khabar saat ni. Allah wallahu a'lam. Darah yang keluar bersama keluarnya anak itu namanya darah wiladah ke? Adakah selepas keluar darah wiladah perlu mandi wajib? Darah yang keluar pada waktu akhir haid itu berwarna keruh atau kuning dikirakan darah haid juga ke? Okey, kita ada 3 soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan darah yang keluar ketika keluar anak. Nama dia darah wiladah ke? Okey, wiladah makna benda wiladah? Wiladah ni makna bersalin. Jadi darah yang keluar ketika keluar anak, kita kata darah wiladah, boleh tak ada masalah, boleh kita kata darah bersalin. Cuma dalam istilah ulama fiqh dia kata darah at-talq, darah sakit bersalin. Darah tersebut dikirakan sebagai darah fasad, bukan darah haid dan bukan darah nifas. Soalan yang kedua, adakah selepas keluar darah wiladah perlu mandi wajib ke? Lepas daripada keluar darah wiladah, adakah perlu mandi wajib? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebab mandi wajib yang pertamanya adalah keluar mani, yang keduanya bersetubuh, yang ketiganya berhenti daripada haid, yang keempatnya berhenti daripada nifas, yang kelimanya adalah wiladah, yang keenamnya mati. Okey, ni 6 sebab yang mewajibkan mandi. Dia sebenarnya mandi diwajibkan kepada orang bersalin bukan kerana keluar darah wiladah atas mazhab Imam Syafi'i, tapi kerana diri bersalin. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan muktamad menyebut andai kata orang itu bersalin dalam keadaan kering sekalipun tetap wajib kena mandi wiladah. Okey, jelas kan? Tapi kalau lepas daripada bersalin ada darah sekejap, itu dinama dia darah nifas dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi kalau berkenaan dengan mandi wiladah, kita tak kata mandi kerana tubik darah wiladah, tapi kita kata mandi kerana wiladah itu sendiri, kerana bersalin. Orang perempuan apabila dia bersalin, maka wajib dia kena mandi kerana melihat kepada anak saat itu adalah asal daripada air mani. Okey, boleh faham? Sebab diri bersalin itu mewajibkan mandi. Cuma kewajipan mandi wiladah, kena ingat, bagi perempuan yang tidak keluar darah nifas. Perempuan lepas daripada bersalin keluar darah nifas, tak wajib mandi wiladah. Sebab baru ni ada tersebar satu penulisan, dia kata orang puang di tempat kita ni lepas daripada beranak tak mandi wiladah. Salah dia kata gitu. Dia lepas beranak kena mandi wiladah lalu. Tak kira ada darah nifas pun ataupun tidak. Saya baca tak penulisan tu?
Hak tu salah sebenarnya. Hak tu tak betul. Dia ambil mana tak tahu tu. Hak tu tak betul. Dia kena ingat kewajipan mandi wiladah adalah setelah daripada seorang bersalin dan lepas daripada bersalin tak ada darah nifas. Kalau ada darah nifas tidak wajib mandi wiladah. Nak mandi tak ada masalah, tapi nama mandi wiladah tu tak ada. Sebab tujuan mandi wiladah adalah untuk sembahyang. Lepas daripada bersalin kalau ada nifas boleh tak sembahyang? Tak boleh. Tapi bukanlah bermakna haram mandi. Mana mandi lah. Dah mandi dia. Bukan mandi wiladah, mandi dia pun. Tak ada masalah lah. Naim ni dah main, dia perlu rejak dah nak beranak, busuk kohong, kena darah pun sekali tak mau mandi pula. Tak boleh lah, kita mandi lah. Tapi bukan nama mandi wiladah. Darah yang keluar pada waktu akhir haid berwarna keruh dan kuning, dikirakan darah haid juga ke? Okey. Masalah lepas daripada ni kita ada bincang tak? Mungkin ada bincang, nanti yang bertengok. Tak apalah, kalau tak ada bincang pun kita rakyat awal. Kita darah haid ada beberapa warna. Warna yang pertama warna kehitam-hitaman. Warna yang kedua warna merah. Yang ketiga warna perang. Perang ni adalah merah yang jernih. Kan kita kan merah, perang, kuning. Kuning ni lebih jernih lagi daripada perang. Lepas tu kuning keruh. Okey, ni 5 darah warna darah haid. Yang pertama kehitam-hitaman, yang keduanya merah, yang keduanya merah yang cerah. Kita kata benda perang. Kan ada kan orang rambut perang kan? Okey, itu makna perang. Yang ketiga, yang keempatnya kuning, yang keempatnya adalah keruh. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kuning dengan keruh juga termasuk dalam warna darah haid. Jadi kalau perempuan pada penghujung haid masih lagi ada kuning ataupun ada keruh, maka dikirakan sebagai haid. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana para sahabiat dia pergi jumpa dengan Aisyah secebis kain, gini, secebis kain yang mana ada pada kain tersebut sejebis kapah kecil, yang mana pada kapah tu ada sedikit warna kuning. Dia pergi jumpa dengan Aisyah, ni boleh semayang ke tak lagi? Kata Aisyah, mana? La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan gaduh sehingga mu tengok kapah ni putih sungguh. Jadi ketika ada sahabiat, sebahagian daripada perempuan di zaman tersebut bawa kapah, sebab kita royak gini ni kerana dalam hadis disebut gitu. Dalam hadis perempuan dibawa kapah besar, kain besar, lepas tu ada kapah kecil yang diguna untuk cek dalam kemaluan. Dia buat pergi jumpa dengan Aisyah, tunjuk kepada Aisyah nak tanya boleh semayang ke tak lagi. Yang mana dalam kapah kecil tu masih lagi ada warna kuning. Kata Aisyah, jangan gaduh sehingga benda jelas, ataupun sehingga mu tengok kapah saat itu putih bersih, tak ada sedikit pun warna darah. Jadi berpandukan kepada hadis ini, majoriti ulama termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya kuning dan keruh dikirakan sebagai warna darah haid. Okey, jelas ha? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Boleh? Okey, boleh guna perkataan tercukup. Betul boleh. Ya.
boleh tak kita mengwawarkan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita mengambil berat tentang bulan Islam. Tapi kalau kita tengok jawapan ni cara ringkas lah. Kalau kita tengok sebenarnya masyarakat kita ni memang ambil berat dah tentang bulan Islam, tapi separuh-separuh je. Tapi ambil berat ketika itu. Ketika tu. Ketika zaman dulu. Dah ambil berat mana? Zaman dulu pun sama kok. Bab raya memang ambil berat. Raya puasa ke raya haji memang ambil berat sungguh. Masyarakat kita bulan Islam. Okey. Jadi memang sebenarnya kita kena ambil berat lah tentang bulan Islam. Sebab dia, sebab banyak hukum hakam yang melibatkan waktu, dia melibatkan bulan Islam. Sebagai contoh zakat. Okey, sebagai contoh benda lembu yang boleh kita buat korban cukup 2 tahun dengan pengiraan tahun Islam, kambing juga tahun Islam. Tapi zaman kita ni, apabila kita telah ada tarikh kelahiran, maka mudah je sebenarnya untuk kita tahu mengikut bulan Islam walaupun kita menggunakan tarikh kelahiran bulan Masihi. Sebenarnya mudah je zaman kita. Tapi orang hak dulu biarlah hak dulu, hak lama-lama dah. Okey. Seterusnya masalah soalan berikutnya, pada muka surat 9, seorang perempuan tidak solat ketika tempoh keluar darah fasad kerana tidak tahu, adakah wajib dia qada solat yang dia tinggalkan itu? Baik, seorang perempuan tidak solat ketika tempoh keluar darah fasad kerana tidak tahu, adakah wajib dia qada solat yang ditinggalkan itu? Jadi sebenarnya tempoh tersebut adalah tempoh darah fasad. Dia tak tahu, dia tak semayang lah. Patul ni baru tahu. Soalannya hak yang dia tak semayang saat ni tu wajib kena qada balik ataupun tidak? Okey, jawapan dia adalah wajib dia kena qada balik. Sebab dia wajib dia kena qada balik? Kerana kita ada satu kaedah menyebut la ibrata bi-dhannil bayyin khata'u. Tidak boleh dikira dengan sangkaan yang nyata tersalah. Sangkaan dia bahawa gugur kewajipan solat daripada dia. Itu sangkaan. Maka dia tak solat. Sangkaan tersebut rupa-rupanya tak betul. Maka sangkaan itu tidak boleh diambil kira, bahkan kita kena ambil hakikat dia bagaimana. Hakikat dia wajib dia solat, maka ketika tu wajib dia kena qada balik solat tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, sebab saya berdepan masalah haid tak teratur. Kebiasaannya haid 1 ke 7. Haid seperti biasa. Kemudian darah stop 3 hari. Kemudian akan keluar spotting macam tu lah. Tidak seperti 7 hari pertama. Masa tempoh tu kadang-kadang sehingga 15 hari. Dalam masa kena kira yang 24 jam tu, hamba tak faham soalan ni. Saya berdepan masalah haid tak teratur. Kebiasaannya haid 1-7. Haid seperti biasa. Kemudian darah berhenti 3 hari. Kemudian akan keluar spotting macam tu. Maksud dia spotting tak tahu ke hamba silap baca? Gitu. Hamba orang kampung. Keluar darah sikit-sikit macam tu lah. Tidak seperti 7 hari pertama tu. Masa tempoh keluar putus-putus sambung-sambung saat itu kadang-kadang sehingga 15 hari. Dalam masa keluar putus-putus saat itu, sikit-sikit saat itu, kena kira yang 24 jam tu ke atau kena solat? Terima kasih Ustaz. Okey. Cerita dia gini, orang puang ni dia darah dia datang 7 hari. Lepas tu berhenti sekejap. Berhenti 3 hari saat dia raya kan. Lepas tu lepas berhenti 3 hari mari pula. Cuma mari pula ni tak mari banyak lah. Mari sikit gitu lah. Mari sikit. Baik. Bagaimanakah apa yang perlu dia kena buat? Sebab tadi kita cerita bab kena tunggu 24 jam kan. Okey, gini kita nak cerita cara yang perlu dia kena buat. Sekarang ni apabila darah mari 7 hari. Lepas tu darah berhenti. Okey, apa yang wajib dia kena buat? Mandi dan sembahyang ketika darah berhenti. Tiba-tiba darah 3 hari berhenti, mari pula darah. Jadi hak mari pula dalam berapa hari ya? Dalam hari yang ke-11. Sebab 7 campur 3 10. Hari ke-11 mari pula. Jadi apabila mari pula dalam hari yang ke-11, kita hukum darah tersebut sebagai darah haid kerana masih lagi dalam 15 hari. Tiba-tiba berhenti pula, wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang. Mari pula dalam tempoh 15 hari, wajib dia kena berhenti daripada sembahyang. Okey, berhenti pula, wajib dia kena mandi, wajib kena sembahyang sebab dalam lingkungan 15 hari. Kalau benda tu hanya berlaku dalam tempoh 15 hari, itu hanya kena buat.
Okey, bulan akan datang pula. Okey, sampai ke hari 14, 15, 16 tak ada dah. 17 tak ada dah. Tak ada berhenti langsung dah. Bulan akan datang, darah mari 7 hari, berhenti. Maka di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi kena buat seperti bulan yang pertama. Pandangan Imam Rafi'i, dia kena tunggu sehingga hari yang ke-15 tadi. Sebab darah kan last kali hari yang ke-15 kan tadi kan. Dah kira 14, 14 lah, 13, 13 lah. Maksudnya tak perlu semayang. Hari ke-8 tak perlu semayang, 9 tak perlu semayang, 10 tak perlu semayang. Sebab apa dia? Sebab bulan yang sebelum ni ternyata tempoh berhenti itu juga dikirakan sebagai tempoh haid. Okey, jelas kan? Dua. Yang ketiga, ada juga jenis perempuan datang darah 7 hari, berhenti 3. Lepas tu mari pula putus, mari sekejap, lepas tu mari berhenti, mari berhenti. Sampai 14, 15, 16 masih lagi berlaku benda yang sama. 17 masih lagi ada. Okey, perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mustahadah. Yang pembahagian dia ada 7 yang kita akan bincang lepas daripada ni. Jelas ha? Okey, itu jawapan kepada soalan ni. Okey, ada soalan lain? Ni orang lelaki tanya Biarlah orang lelaki tak murah. Aku suka 9. Okey. Darah fasad dia keluar sebelum daripada dia balik. Lepas tu wajib dia qada ke tak? Okey, sekarang ni tengok dalam katakanlah dia baru umur 8 tahun. Tak cukup lagi 9. Tiba-tiba tumbit darah. Dia pun ingat darah haid dah. Oh, dia kata balik dah saya, dah wajib semayang dah. Kata dia. Lepas tu dia pun tak semayang lah. Lepas belajar, orang kata tu bukan darah haid, tu baru darah fasad. Gitu kan? Soalannya, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang? Jawapannya tak wajib qada. Sebab benda tak wajib qada? Sebab tak balik lagi. Tak wajib qada. Tidak wajib qada kerana sembahyang yang ditinggalkan sebelum daripada balik tidak wajib. Sembahyang tidak wajib orang yang tidak balik lagi mengerjakan sembahyang. Kalau ditinggal sembahyang pun tidak wajib qada. Wallahu a'lam. Jadi kona kat tu soalan. Tulis tak faham, tanya mulut baru faham. Darah keluar putus-putus. Baik. Dia sekarang ni orang puang ni dia keluar darah putus-putus. Lepas tu kadang-kadang ada hak tak putus-putus. Kadang-kadang ada putus-putus. Jadi kalau kita tengok kepada benda tu pernah berlaku kepada diri dia, maka cukup untuk menyokong bahawasanya benda tu boleh berlaku dalam darah dia. Boleh faham? Sekarang ni tengok. Kita dua. Yang pertama sekali, perempuan kali pertama kita buat contoh, perempuan ni baru kali pertama datang haid. Kita buat contoh, baru kali pertama datang haid. Datang darah sebanyak 7 hari. Lepas tu lepas daripada tu darah berhenti. Kita kata mana ada dua kemungkinan. Lepas daripada berhenti darah datang semula dan ada kemungkinan darah berhenti terus. Maka kita kata mana kemungkinan yang paling kuat di antara kedua kemungkinan tersebut adalah darah berhenti terus. Maka sebab itulah wajib dia kena sembahyang tanpa perlu dia tunggu. Tapi kalau perempuan ni pernah dah berhenti datang semula, maka Imam Nawawi, Imam Rafi'i kata lagu mana? Sebenarnya hak yang lebih kuat datang semula. Kerana benda? Kerana hak yang sebelum daripada ni pernah berlaku begitu. Okey, boleh faham? Kan apabila berhenti kan? Mungkin datang pula dan mungkin berhenti terus. Hak mana hak yang paling kuat? Kata Imam Rafi'i, hak yang paling kuat adalah datang pula. Sebab benda paling kuat datang pula? Kerana pernah berlaku sebelum daripada ni datang pula. Okey, jadi apabila pernah berlaku, darah berhenti dan datang pula, maka boleh dia menanti. Boleh dia menanti. Tapi sebaik-baiknya adalah dia mengambil pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu sebaik-baiknya. Mana? Selagi soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 suci 14 hari. Hari ke-20 haid pula. Tapi warna haid hitam. 23, 24 haid macam biasa. Okey, yang pertama kita nak betul soalan dulu.
Dia hari yang ke-22 dia tidak boleh dia kata haid pula. Dia kena kata benda tubik darah dulu. Sebab kalau dia kata haid pula, tak perlu tanya hamba dah, dia kan dah hukum Okey, boleh faham? Dia kata hak yang hari ke-22 saat itu haid pula. Okey, kalau haid tak apa dah. Jelas dah, tak perlu tanya hamba. Sebab haid dah kita nak tahu saat ni tu haid ke bukan. Jadi kita kena letak benda nama yang umum dulu. Maksud dia kita kata hari ke-22 datang balik darah. Okey, gini. Takut orang puan tak faham, kita tulis. Dia cerita masalah dia 1 hingga 7 tubik darah. Lepas tu 8 hingga berapa hingga 21. 8 hingga 21 tak ada darah. Okey, ni ada darah. Jadi daripada 8 21 ni kalau kita tengok 14 hari. Tiba-tiba hari ke-22 tubik mula darah. Okey. Tapi hak masalahnya hari ke-22 saat ni tu darah warna hitam, darah kuat sifat dia. Dan memang sifat ni sifat darah haid. Okey, jawapan dia hari ke-22 ni dikirakan suci. Hari ke-22 dikirakan suci. Sebab mana dikirakan suci? Kerana belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Tanpa dikira kepada sifat darah. Sifat darah tidak dikira dalam bab ni. Di sifat darah dikirakan dalam bab 7 lagi, bab istihadah lagi. Bab ni tidak dikirakan sifat darah. Warna sifat sekali pun dihukumkan sebagai istihadah. Hari 23 baru dikirakan haid yang baru. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Tak ada, kita berhenti sini dululah. Sekali lagi. Perempuan selepas daripada bersalin keluar darah warna hijau. Ada ke warna darah hijau? Okey, nak tanya dulu, ada ke warna darah hijau? Mungkin warna kuning, nampak kuning macam nak hijau, tapi warna kuning. Tapi sebenarnya perkataan hijau ni ada disebut dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia ada sebut darah warna hijau. Cuma dalam mazhab Syafi'i tidak sebut. Tu hamba tanya, ada ke darah warna hijau? Kuat sangat parti dia ni. Siapa ke darah warna hijau? Okey. Jadi katakanlah penghujung darah saat itu kita tak kata warna kuning lah, gitu. Boleh kita kata gitu kan? Siap sekali lagi soalan. Dia kata hijau. Wallahu a'lam, tak tahu. Lepas tu kena tanya orang puang dah. Ada tak darah warna hijau? Tak tahu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada. Warna hijau tu bukan warna darah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam mazhab Hanafi ada warna hijau, ada warna darah. Tapi kita kejut juga. Ada juga warna darah hijau. Kadang-kadang kejut juga. Alien ke benda? Wallahu a'lam, tak tahu lah. Tapi kalau warna kuning boleh kita jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang perempuan ambil pil perancang, darah jadi tak teratur, darah keluar berterusan sebulan. Boleh ke ambil adat sebelum ni? Okey, hak ni nanti kita akan tengok perbincangan lepas daripada ni. Tengok perbincangan dalam bab perempuan mustahadah kat ni. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lepas daripada ni pula soalan jadi untuk tengah hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik lepas daripada Zuhur. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.